Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi diucapkan kepada semua pelajar. Apa khabar semua? Khabar baik. Sihat? Dah makan? Dah. Okey. Alhamdulillah sihat, belum makan lagi. Okey. Hari tu hari Selasa kita tak ada kelas kan, Ma'al Hijrah. Jadi ni kelas pertama kita pada minggu ini. Dan minggu lepas kita dah sentuh tentang solat sunat. Solat sunat apa? Minggu lepas. Solat sunat duha. So hari ni kita akan pergi pada tajuk baru. Itu solat sunat apa? Okey, cuba tengok. Belakang Ustazah ni, gambar apa? Apa gambar kat belakang Ustazah ni? Siapa nampak? Gerhana Ustazah. Gambar gerhana kan? Hari ni kita akan terus pergi kepada tajuk solat sunat gerhana. Okay, sebelum tu Ustazah share dulu slide. Okay, semua nampak slide Ustazah? Nampak. Okey. Dalam kehidupan kita ni berlaku berapa gerhana? Bukan berapa kali, berapa gerhana? Gerhana apa yang berlaku? 2. Pertama, gerhana Matahari. dan juga gerhana Bulan. bulan. Okey. Terima kasih siapa yang jawab. Saya tak nampak nama ni sebab saya dah buka slide, saya tak nampak siapa yang cakap. Okey. Kita akan berlaku 2 kali gerhana. Iaitu gerhana bulan, sama ada gerhana bulan ataupun gerhana matahari. Okey. Jadi disebabkan berlaku gerhana ni tadilah kita disunatkan untuk melakukan solat sunat gerhana. Okay, sebelum kita pergi kepada tajuk solat sunat gerhana hari ni, saya nak beritahu dulu, tunjukkan kepada semua pelajar bagaimana berlakunya gerhana. Kita tengok dulu bagaimana proses berlakunya gerhana tu kan. Sekejap ya. Sorry. Okay, kelas nampak tak skrin? Nampak tak? Ada keluar tak? Kelas? Ada. Okay, gerhana matahari dan bulan ada? Okay, jom. Gerhana matahari berlaku apabila kedudukan bulan terletak di antara bumi dan matahari dalam satu garis lurus. Sebelum tu dengar tak? Video keluar suara tak? Dengar. Okay. Walaupun bulan lebih kecil, bayangan bulan mampu melindungi cahaya matahari sepenuhnya. Kerana bulan dengan purata jarak 384,400 km adalah lebih dekat kepada bumi berbanding matahari yang mempunyai jarak purata 149,680,000 km.
Sekarang kita sedang nak merakam image gerhana matahari. Jadi saya baca kita menggunakan kamera Canon 600D dan kebahan adalah 5mm. Gerhana bulan berlaku apabila bulan melalui sebahagian daripada bayang-bayang bumi. Kejadian ini cuma boleh berlaku ketika fasa bulan penuh dan bumi berada di antara matahari dan bulan pada satu garisan yang sama atau sangat-sangat hampir. Terdapat 3 jenis gerhana bulan, iaitu gerhana bulan penumbra, gerhana bulan penuh dan gerhana bulan sebara. Pentingnya gerhana ni ialah dia boleh memberi semakan kepada hitungan waktu istimak. Waktu istimak ialah waktu bulan new moon. Bahasa Inggeris sebut new moon atau bulan baru. Di mana matahari, bulan dan bumi berada dalam satu garisan. Biasanya tidak berlaku gerhana kerana bulan itu walaupun berada dalam satu garisan dia tidak sama tinggi. Kadang-kadang dia bawah sikit, kadang-kadang dia atas sikit, maka kita tak dapat melihat gerhana. Tetapi apabila berlaku gerhana, dia menjadi semakan kepada jika kita membuat hitungan waktu istimak, kita dapat semak dan pastikan bahawa hitungan kita itu benar. Apabila berlaku gerhana seperti gerhana bulan, ya, gerhana matahari, Nabi SAW telah menunjukkan satu ibadah yang khusus yang dilaksanakan oleh masyarakat Islam ketika itu, Nabi SAW dan para sahabat, dan menjadi sunat muakkad kepada kita pada hari ini ketika mana berlakunya fenomena itu, iaitulah solat sunat. Dan ini hanya dilaksanakan pada waktu gerhana. Jadi amat penting untuk kita di Jabatan Mufti menentukan waktu yang tepat untuk pelaksanaan solat tersebut supaya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Islam. Gerhana menjadi bukti bahawa setiap sesuatu yang berlaku adalah di bawah kekuasaan Allah Subhanahu Ta'ala. Sama ada ianya fenomena gerhana maupun peraturan siang dan malam yang berlaku setiap hari dalam kehidupan manusia, semuanya adalah di bawah kekuasaan Allah Subhanahu Ta'ala. Okey. Macam itulah berlakunya gerhana matahari ataupun gerhana bulan. Yang mana putaran itu dia bukan setiap tahun akan berlaku, tapi pada berlakunya bila sama bumi, bulan dan matahari duduk di atas satu garisan yang sama. Okay, sebelum tu jom kita teruskan dengan solat sunat gerhana. Apakah maksud solat sunat gerhana ni? Okay. Solat yang dilakukan ketika berlaku gerhana matahari atau gerhana bulan dengan cara-cara yang tertentu. Itulah maksud solat sunat gerhana. Melakukan solat sunat gerhana ini adalah sunat muakkad. Okey kelas, apa maksud sunat muakkad?
Ustazah dah bagi tahu minggu lepas. Sunat muakkad maksud dia. Ingat lagi tak? Sunat yang dituntut. Sunat yang dituntut. Jadi untuk melakukan solat sunat gerhana ini sangat dituntut kepada kita. Okay, dalilnya dari Al-Mughirah bin Syu'bah yang meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah la yankasifani limauti ahadin wala lihayatihi fa iza ra'aitumuhuma fad'u Allah wa sallu hatta tankashif. Maksudnya sesungguhnya matahari dan bulan ialah tanda kekuasaan Allah. Tidak terjadi gerhana matahari dan bulan kerana kematian seseorang ataupun kehidupan. Apabila kamu melihat gerhana, maka berdoa dan dirikanlah solat hingga gerhana tersebut berlalu. Maksud dekat sini, dalil ni ambil daripada apa? Daripada yang Rasulullah kata, apabila kamu melihat gerhana, maka bila berlakunya gerhana tu, berdoalah dan dirikanlah solat. Di situlah dalil yang menunjukkan ia sunat muakkad. Sunat yang hampir sangat kepada wajib. Okey. Dan gerhana ini juga kalau pada zaman jahiliah dahulu, mereka menyangka ada kematian seseorang ataupun mereka dah rasa kehidupan ni dan hancur. Bukanlah itu maksudnya, bukanlah itu yang Nabi nak katakan. Sungguhnya berlakunya gerhana ini nak menunjukkan apa? Tanda kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, kafiat menunaikan solat sunat gerhana. Okey, bagaimana nak melakukan solat sunat gerhana? Dari sudut niat. Ustazah, Ya. ada hal nak masuk. Tak dapat masuk eh? Siapa yang tak dapat masuk? Ada ham. Adham. Okey, minta dia masuk balik. Okey, dah nampak. Dah nampak dah ni. Okey. Kafiat menunaikan solat sunat gerhana. Okey, niat. Okay, seorang, boleh tolong bacakan? Nur Azam. Tolong baca niat untuk solat sunat gerhana bulan. Nur Azam ada? Nur Azam tak ada. Hakimi ada Hakimi? Hakimi? Semua pakai diam ya? Izzat. Izzat ada Izzat? Kenapa nak takut baca ni? Izzat ada? Dia juga. Ishrah? Okay, Fizana. Fizana ada? Fizana. Fizana apa tak ada? Fahima? Cek nama. Fahima ada Fahima? Ada. Tolong baca Fahima. Baca yang mana? Niat untuk niat solat sunat gerhana bulan. Ini gerhana bulan. Usalli sunata khusufi raka'ataini imaman atau makmuman lillahi ta'ala. Maksudnya? Saja aku solat sunat gerhana bulan 2 rakaat menjadi imam atau makmum kerana Allah Ta'ala. Okey, terima kasih. Okey, untuk gerhana bulan tadi telah niat dia. Usalli sunnatan khusufi raka'ataini imaman kalau menjadi imam dan makmuman kalau menjadi makmum lillahi ta'ala. Sahaja aku solat sunat gerhana bulan 2 rakaat menjadi imam kerana Allah Ta'ala. Seterusnya, untuk solat sunat gerhana matahari.
Kita tengok perbezaan dia ya. Usalli sunnatan kusufi raka'ataini imaman ma'muman lillahi ta'ala. Sahaja aku solat sunat gerhana matahari 2 rakaat jadi imam ataupun makmum kerana Allah Ta'ala. Okey, beza dia kalau solat gerhana bulan menggunakan huruf kha dan solat sunat gerhana matahari pakai huruf kaf. Jadi kena pastikan kalau gerhana bulan khusufi, guna perkataan khusufi. Atau gerhana matahari guna perkataan kusufi. Bila terjadi gerhana matahari, awak kena pakai niat kusufi. Dia tak sama. Jangan gerhana je semua niat sama. Tak. Gerhana bulan niat dia kusufi, gerhana matahari niat dia kusufi. Ada perbezaan perkataan dekat niat tersebut. Okey, seterusnya bilangan rakaat untuk melakukan solat sunat gerhana. Berapa rakaat? Hanya 2 rakaat sahaja. Dia tak macam solat sunat duha hari tu kita belajar 2 boleh, 4 boleh ataupun 8 pun boleh. Tapi solat sunat gerhana walaupun hukumnya sama dengan solat sunat duha, sunat muakkad, dia hanya meletakkan 2 rakaat sahaja. Okey, seterusnya waktu. Waktu bila ni nak melakukan solat sunat gerhana? Okey. Fahimah ada? Fahimah? Ada. Kena baca. Yang mana? Dekat waktu. Oh, okey. Dilakukan ketika berlaku gerhana matahari atau gerhana bulan. Apa yang awak faham? Dilakukan ketika berlaku gerhana matahari atau gerhana bulan. Fahimah? Pada ketika itulah kita buat solat. Okey, terima kasih. Waktu melakukan solat sunat gerhana ni dilakukan waktu berlaku gerhana matahari itu saja. Okey, tadi kita dah tengok video kan. Gerhana itu berlaku mungkin dalam 2-3 jam sahaja. Antara 2 ke 3 jam contohnya kan. Jadi waktu dalam 2-3 jam tu sahaja kita melakukan solat sunat gerhana. Ataupun kita tahu, sekejap lagi nak gerhana, jom solat. Tak boleh. Sebelum gerhana, tak boleh. Dan ataupun, tadi gerhana, jom kita lakukan solat. Tak boleh juga. Sebelum dan selepas gerhana, tidak diterima. Melainkan dalam waktu gerhana itu berlaku. Okey. Seterusnya, cara pelaksanaan. Digalakkan secara berjemaah. Okey. Untuk solat sunat duha itu, cara pelaksanaannya digalakkan secara bersendirian. Berbeza dengan solat sunat gerhana. Digalakkan secara berjemaah. Siapa tahu sebab apa digalakkan secara berjemaah? Ada yang boleh bagi jawapan? Siapa tahu? Sebab apa solat sunat gerhana ini digalakkan secara berjemaah? Tahu semua? Okey, sebab di akhir solat sunat gerhana ni kita disunatkan melakukan khutbah. Kita disunatkan melakukan khutbah seperti khutbah Jumaat. Ada 2 kali khutbah. Sebab itulah cara pelaksanaan solat sunat gerhana ni tadi dilakukan secara berjemaah. Pernah tengok khutbah bersendirian? Seorang cakap, seorang dengar. Tak. Jadi disebabkan disunatkan ada khutbah ni, maka digalakkanlah dilakukan solat tersebut secara berjemaah. Okey, seterusnya. Jom kita tengok dahulu sebelum kita pergi kepada hikmah, kita tengok dulu bagaimana
bacaan dalam solat uh, solat sunat gerhana ni tadi. Okey, tadi kita dah jelaskan dia ada 2 rakaat sahaja. Okey, bacaan dalam solat rakaat pertama. Solat surah Al-Fatihah dan surah lain macam biasa. Okey. Kemudian rokok, perhatikan betul-betul. Kemudian qiyam. Kemudian rukuk balik. Maksud di sini apa? Melakukan solat sunat gerhana ni berbeza sedikit dengan solat sunat yang lain. Solat sunat gerhana ni pada rakaat pertama itu ada 2 kali rukuk. Pada rakaat yang pertama ada 2 kali rukuk dan 2 kali bacaan surah Al-Fatihah. Tengok dekat anak panah yang pertama, dekat sini surah Al-Fatihah dan surah lain. Kemudian rukuk. Kemudian qiyam. Qiyam tu tadilah kena dibacakan balik surah Al-Fatihah dan juga surah lain. Kemudian rukuk, kemudian sempurnakan rukun solat yang lain sehingga salam. Begitu juga dengan begitu juga pada rakaat yang kedua. Saya minta maaf, saya silap pada tulisan tu. Okey, rakaat pertama tadi 2 rukuk dan 2 qiyam, 2 bacaan Al-Fatihah. Pada rakaat yang kedua, kita dah sujud, sujud, lepas tu bangun balik kan. Okey, baca surah Al-Fatihah, rukuk kembali, qiyam balik dan rukuk kembali. Maksudnya rakaat yang pertama 2 rukuk dan rakaat kedua pun 2 rukuk dan 2 bacaan Al-Fatihah. Kemudian sempurnakan rukun solat yang lain sehingga salam. Yang lain itu macam biasa. Tapi pada awal Al-Fatihah kena rukuk 2 kali dan bangun semula baca Al-Fatihah. Dan disarankan ketika rukuk itu sebaik-baiknya memanjangkan kadar rukuk seperti kadar panjang bacaan surah. Apa maksudnya kat sini? Kalau di surah Al-Fatihah dan surah lain tu, awak baca surah lain tu adalah surah Al-As, surah yang paling pendek. Jadi pada waktu rukuk tersebut, sebaik-baiknya awak memanjangkan kadar rukuk tu. Macam panjangnya bacaan surah tersebut. Macam panjangnya surah Al-As tu tadi. Tapi kalau awak baca surah Al-Fatihah dan surah An-Naba, surah An-Naba 30 ayat kan. Jadi pada waktu rukuk tu awak kena panjangkan, bukan mesti sebaik-baiknya. Panjangkan waktu rukuk tersebut pada kadar panjang bacaan surah yang awak baca tadi. Awak baca surah Al-Fatihah dengan surah apa. Di situ pada rukuk tu, rukuk yang pertama dan rukuk yang kedua. Dikatakan sebaik-baiknya memanjangkan pada rukuk seperti panjang bacaan surah tersebut. Okey, sampai di sini ada soalan? Ada pertanyaan? Ada yang tak faham? Kelas? Ustazah, ada orang nak masuk. Orang nak masuk. Silakan. Okey. Okey. Sampai di sini. Faham tak semua? Kelas? Kena sebut seorang-seorang ni. Hakimi. Faham tak? Adham? Faham Zah. Ishraq, faham? Faham. Yusuf? Faham. Okey, sekejap lagi saya tanya. Anda tak dapat jawab. Okey, seterusnya. Okey. Kita tengok panduan macam mana nak lakukan solat-sunat ni tadi. Okey. Tadi kita dah tengok secara teori lah. Dan kita tengok amalinya. Okey.
Allahu Akbar. Kelas, ada suara? Ada suara tak? Ada Ustazah. Sami Allahu liman hamidah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada hari Rabu ini 26 Mei 2021 kita menyaksikan sebuah fenomena alam iaitu peristiwa gerhana bulan penuh ataupun dikenali sebagai total lunar eclipse. Gerhana bulan penuh ini akan terjadi dari jam 7.04 malam sehingga jam 9.49 malam. Dan juga kemuncak gerhana ini adalah dari jam 7.11 malam sehingga Ustazah tak dengar suara. masih lagi disunatkan dan digalakkan untuk melaksanakan solat sunat ini di rumah bersama ahli keluarga. Terdapat dua cara dalam melaksanakan solat sunat gerhana ini. Cara pertama adalah dengan melaksanakan 2 rakaat solat sunat seperti yang biasa dikerjakan seperti solat sunat qabliyah, ba'diyah, solat sunat duha dan sebagainya. Maka solat ini dimulakan dengan niat usalli sunnatal khusufi rak'ataini lillahi ta'ala. Usalli sunnatal khusufi rak'ataini lillahi ta'ala. Ataupun boleh niatkan dalam bahasa Melayu iaitu sahaja aku mendirikan solat sunnah gerhana bulan kerana Allah Ta'ala. Cara yang kedua pula adalah seperti berikut. Solat ditunaikan sebanyak 2 rakaat. Setiap rakaat adanya 2 qiyam dan 2 rukuk. Dalam rakaat pertama, selepas takbiratul ihram, Allahu Akbar, dibaca doa iftitah, diikuti dengan surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan juga surah pilihan. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada Abi Lahabin wa Tab. Kemudian rukuk, Allahu Akbar. Iktidal, Sami Allahu liman hamidah. Untuk qiyam yang kedua dalam rakaat yang pertama. Di dalam qiyam yang kedua ini dibaca juga surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan juga surah pilihan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Kemudian rukuk semula iaitu rukuk kedua pada rakaat yang pertama. Allahu Akbar. Disusuli dengan i'tidal. Sami Allahu liman hamidah. Lalu sujud Allahu Akbar. Dan selepas itu duduk di antara 2 sujud. Allahu Akbar. Dan sujud kembali. Allahu Akbar. Kemudian bangkit untuk rakaat yang kedua. Allahu Akbar. Ia diulangi cara ini seperti rakaat yang pertama bagi rakaat yang kedua ini. Solat diakhiri dengan tahiyat akhir. Allahu Akbar. Serta salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Untuk menunaikan solat sunat gerhana ini, anda boleh lakukannya sejurus selepas solat maghrib di rumah anda. Untuk menyaksikan sendiri fenomena gerhana bulan penuh ini, anda boleh menyaksikannya di arah kawasan timur Singapura. Tambahan dari itu, insyaAllah kami akan mengadakan
liputan langsung cerapan gerhana bulan. Okey, itulah sedikit penerangan tentang amali. Bagaimana nak melakukan solat sunat gerhana. Berbeza sedikit dengan solat sunat yang lain. Okey, share balik slide. Seterusnya kita pergi kepada hikmah. Hikmah melakukan solat sunat gerhana. Yang pertama, siapa boleh baca? Azira. Azira ada? Ada Ustazah. Okey. Tolong baca. Menginsafi kekuasaan Allah terhadap penciptaan alam semesta agar sentiasa bersyukur atas nikmat yang diberikan. Terima kasih. Menginsafi kekuasaan Allah terhadap penciptaan alam semesta agar sentiasa bersyukur di atas nikmat yang diberikan. Okey. Dekat sini poin dia mengatakan menginsafi kekuasaan Allah. Sebab itu di awal tadi Saza tunjukkan bagaimana berlakunya fenomena gerhana matahari ni tadi, gerhana yang berlaku. Sebab apa? Bila kita tahu bagaimana sesuatu peristiwa itu berlaku, barulah kita dapat menginsafi, oh Allah punya kuasa yang menjadikan gerhana tersebut. Jadi bila kita dah menginsafi, dari situlah kita dapat melahirkan rasa syukur dengan nikmat yang diberikan. Okey, seterusnya yang kedua, Damia. Damia ada? Ada Ustazah. Okey, membaca. Memberi peringatan supaya manusia tidak melakukan kerosakan dan kemungkaran. Terima kasih. Memberi peringatan supaya manusia tidak melakukan kerosakan dan kemungkaran. Kemungkaran ni apa? Kemungkaran ni seperti maksiat lah. Memberi peringatan. Bila berlaku gerhana ni, menunjukkan besarnya kuasa Allah, hebatnya kuasa Allah. Jadi bagi peringatan kepada kita supaya apa? Jangan melakukan kerosakan dan kemungkaran. Sebab apa? Kerosakan dan kemungkaran ni tadilah mengundang apa? Mengundang bala daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay, seterusnya yang ketiga, siapa yang nak baca? Ada yang nak baca ke? Dari pelajar lelaki. Ada nak baca? Narazam. Narazam ada? Tak ada. Okay, Izzat. Izzat ada? Ya, Ustazah. Okey, mau baca? Memohon keampunan kepada Allah terhadap segala dosa yang dilakukan sama ada sengaja atau tidak sengaja. Okay, terima kasih. Memohon keampunan kepada Allah terhadap segala dosa yang dilakukan sama ada sengaja atau tidak sengaja. Bila kita dah merasa kekuasaan Allah tadi, kebesaran Allah tadi, sebagai hamba mestilah kita kena sedar diri kita, iaitu memohon keampunan kepada Allah sama ada dosa itu adalah kita lakukan sengaja ataupun tidak sengaja. Okey, terima kasih. Seterusnya yang keempat. Ada yang nak baca? Ishraq. Ishraq ada? Ada. Tolong baca poin yang keempat. Memandu manusia mentauhidkan Allah kerana meninggalkan amalan khurafat semasa gerhana. Okey, terima kasih. Boleh terangkan sikit tak apa maksud memandu manusia mentauhidkan Allah kerana meninggalkan amalan khurafat? Tak tahu lah. Cepat jawab tak tahu. Okey, terima kasih. Memandu manusia mentauhidkan Allah kerana meninggalkan amalan khurafat. Pada zaman jahiliah dahulu, mereka menjadikan fenomena gerhana matahari ini sebagai amalan khurafat. Contoh, saya dah sebut tadi, mereka menyangka kalau berlaku gerhana matahari ini, dah nak kiamat.
Itu adalah kepercayaan khurafat lah. Asal gerhana je ada orang nak meninggal. Heboh satu kampung. Ada orang nak meninggal ni pasal ada gerhana. Jadi hikmah ni tadi adalah memandu manusia tadi. Manusia yang mempercayai khurafat ni tadi. Kepada apa? Kepada mentauhidkan Allah. Bukannya gerhana ni sebab tu, tapi sebab Allah nak tunjuk kekuasaan dia sendiri. Kehebatan dia. Hikmah dia itulah tadi, memandu manusia mentauhidkan Allah. Seterusnya yang terakhir, saya baca, mendapat ganjaran pahala melaksanakan ketaatan kepada Allah kerana mengikut sunnah Nabi Muhammad. Di setiap kebaikan itu mesti ada yang janji yang Allah akan bagi apa? Mendapat ganjaran pahala. Sebab apa? Kita taat kepada Allah dan yang kedua kita mengikut sunnah Rasulullah. Okay. Habis tajuk kita pada hari ini. Okay, ada soalan? Sebelum tu kita pergi kepada aktiviti. Ada soalan? Ada soalan ke tentang solat sunat gerhana? Okay. Untuk penambahan maklumat, selain melakukan solat sunat gerhana, kita boleh melakukan amalan lain yang dianjurkan di dalam Islam, iaitu kita boleh memperbanyakkan istighfar, berdoa, bertakbir dan juga bersedekah. Kalau orang perempuan kan tak boleh pula solat, ruginya tak dapat nak solat, tak apa, ada amalan lain. Apa amalan tersebut? Bersedekah. Ada RM2, kita sedekahlah kat kawan waktu gerhana tu. Dan kita boleh berdoa ataupun berzikir dan memperbanyakkan istighfar. Okey. Saya rasa tak ada soalan. Kita terus kepada aktiviti. Okey. Baki masa yang ada. Kita habis pukul 12 kan? Okey. Sila cari khutbah gerhana, kemudian keluarkan isi penting dari khutbah tersebut. Okey. Sekarang jam 11.17, 11.30, 11.35. Ustazah nak awak bentangkan dekat Ustazah isi-isi penting yang awak dapat daripada khutbah tersebut. Okey. Sila cari, okey ni tugasan dalam bentuk berkumpulan ya, bukan individu. Awak dengan kawan-kawan awak bincanglah, cari khutbah gerhana, kemudian keluarkan isi-isi dia. Jangan nanti mukadimah bawa masukkan sekali dalam slide tu. Awak keluarkan isi-isi penting saja. Cari khutbah gerhana. Ustazah tak nak khutbah Jumaat, Ustazah tak nak khutbah raya. Ustazah nak khutbah gerhana saja. Okey, lepas tu nanti jam 11.40 kita bentangkan kepada rakan-rakan. Okey, boleh kelas? Kelas? Tak jawab ni. Boleh ke tidak? Ustazah, yang khutbah ni cari kat internet ke? Cari dekat internet. Cari kat laman web yang boleh dipercayai. Jakim ada, Jais ada, Taib je, nanti keluar. Okey, boleh? 11.40.
Okay, dah siap? Kelas? Kumpulan pertama, sila bentang. Fahima, Damia, Aini dengan Azira. Kumpulan yang pertama. Kejap Ustazah. Baik. Okey, sebelum tunggu kumpulan pertama, kumpulan kedua dah siap ke? Azam, Kimi, Adham, Amir dengan Izzat. Dah siap? Kumpulan kedua. Belum Ustazah. Belum lagi? Ustazah, saya dah ready. Okey. Okay. Kumpulan 1. Okey. Silakan. Ada Bia? Okey. Okey. Ambil Nampak dari, Ustazah? okey dah nampak. Sumber dari? Daripada Mufti Kedah. Khutbah Gerhana 2016. Laman web Mufti Kedah. Saya mula Ustazah? Okey, teruskan. Isi khutbah gerhana. Ada 5 isi. Isi pertama, peredaran bulan dan matahari yang teratur setiap hari secara berganti-ganti. Matahari beredar di waktu siang, manakala bulan beredar di waktu malam adalah atas kudrat dan iradat Allah Subhanahu Wa Taala jua dan ianya mempunyai hikmat dan tujuan tersendiri. Gerhana yang kedua, gerhana bukti keterangan yang nyata tentang kudrat, iradat, ilmu, kebijaksanaan serta pengurniaan nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala yang banyak dan maha luas, yang mendorong supaya makhluknya memuji dan bersyukur serta mengabdikan diri sebagai hamba dengan khusyuk dan tawaduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, gerhana matahari atau bulan bukanlah suatu tanda akan timbul suatu kejadian yang aneh dan mengkhawatirkan. Tetapi gerhana itu berlaku atas sifat wajib bagi Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu berkehendak dan berkuasa atas segala sesuatu yang tidak dapat dihalang oleh apa jua kekuatan pun di dunia ini. Isi yang keempat, sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua bukti daripada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Kedua-duanya tidak akan gerhana kerana kematian atau hidupnya seseorang. Maka apabila kamu melihat gerhana keduanya itu, maka berdoalah kepada Allah, dirikanlah sembahyang sehingga hilangnya tanda gerhana daripada kamu. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Isi kelima, di samping itu, marilah kita melakukan perkara-perkara yang berkebajikan dan menghindari daripada melakukan perkara-perkara mungkar dan maksiat serta perbuatan syirik yang bercanggah dengan ajaran agama Islam. Mudah-mudahan kejadian gerhana matahari ini akan menimbulkan keinsafan, menambah serta menguatkan lagi keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih. Okey, terima kasih kumpulan Damia, kumpulan pertama. Okey, poin-poin dalam tu semua menyentuh kepada
kekuasaan, kebesaran Allah. Dan dan mengajak kita untuk apa? Menginsafkan diri di atas kejadian gerhana tersebut. Okey, kumpulan kedua. Dah? Ustazah nak tanya, Ya? boleh tak Ainin masuk kumpulan keempat? Ainin. Tadi Damia, Ainin. Okey, boleh. Kumpulan empat berapa orang ya? 4 orang. Sebab Insyirah tak boleh masuk hari ni. So nak gantikan dia. Okey. Insyirah tak boleh masuk hari ni. Kumpulan empat, sebutkan nama. Fizana, Izzahani, lepas tu Izzahani Ainin dengan? Amalina. Oh, Ainin dengan Amalina. Okey, untuk sementara lah kot. Nanti Insyirah dah masuk, Ainin masuk lagi pertama. Okey, boleh. Okay, teruskan. Nak bentang ke? Kumpulan 4 dah nak bentang ke? Di sana. Kumpulan kedua dulu. Okey. Kumpulan kedua. Give me present. Saya dari kumpulan 2. Ada Hamal Rafiq dan Kimi dan Izzat dan Azam dan siapa lagi? Lepas tu ingin bentangkan tentang tajuk gerhana. Sumber dari Mufti Selangor. Isi-isi penting dalam khutbah gerhana. Allah SWT menjelaskan beberapa tanda kekuasaannya yang beredar di sekeliling kita. Antaranya adalah matahari yang bersinar, memancarkan cahayanya untuk kita beroleh manfaat daripadanya. Bulan yang bercahaya hasil pantulan cahaya matahari untuk kita mengetahui bilangan tahun dan waktu. Malam untuk kita berehat dan mengabdikan diri kepada Allah SWT dengan penuh bertawaduk, dan siang untuk kita bergerak mencari nafkah di atas muka bumi ini. Semuanya ini sebagai kemudahan bagi manusia untuk menyusun dan mengatur kehidupan mereka di muka bumi Allah ini. Matahari dan bulan adalah dua tanda kekuasaan Allah yang nyata pada penglihatan kita. Kedua-duanya bergerak, berputar dan beredar pada laluan masing-masing mengikut ketetapan yang telah ditentukan oleh Allah. Firman dalam surah Ibrahim ayat ke-33. Berdasarkan pada maksud ayat yang telah dibacakan, beberapa nasihat untuk dijadikan pedoman bersama. Pertama, berfikir dan bertafakur terhadap setiap penciptaan di langit dan di bumi itu sebagai tanda kekuasaan Allah dan keagungan Allah. Kedua, bersyukur, menghitung, mempertikatkan dan memperkemaskan amal kebajikan sepanjang masa. Yang ketiga, bersegera memohon keampunan kepada Allah di atas kealpaan dan keingkaran mentaati perintahnya. Sekian, terima kasih. Dah habis. Okey, terima kasih. Saya tak buka mic tadi. Okey, terima kasih kumpulan kedua.
Okay, kalau tengok isi dia tadi kan tak lari daripada untuk menginsafi kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau kita perhatikan kutubah gerhana ni akan berbeza sikit dengan kutubah raya dan kutubah Jumaat. Kutubah Jumaat ni dia akan apa? Menyentuh kepada isu semasa dan kutubah raya akan menyentuh kepada silaturahim, persaudaraan, macam itulah. Tapi berbeza dengan kutubah gerhana. Ia mengajak kita kepada apa? Menginsafi balik. Memikir balik. Tadi ada sebut bertafakur. Bukan Allah jadikan gerhana tu sengaja-sengaja kan. Memanglah putaran bumi ni akan putar macam tu, tapi Allah jadi setiap pelakuan peristiwa tu bukanlah sengaja, bukan sia-sia, tapi memberi keinsafan, teguran kepada kita balik. Okey, kumpulan ketiga. Ada ke tak ni kumpulan tiga ni? Yusuf Fatah, Ishraq, ada tak? Ada Ustazah, tapi presentation tak siap lagi Ustazah. Tak siap lagi, okey. Kumpulan siapa tadi? Kumpulan Firzana dah siap? Firzana. Firzana? Sekejap Ustazah, sekejap. Okey. 2 minit lagi ya. Okay, tinggal kumpulan 3 dan 4. Dah siap ke? Dah siap ke belum? Kelas
Baki lagi 2 kumpulan. Dah siap ke? Dah siap ke kelas? 2 baki lagi tu. Saya minta nanti awak hantar dekat Google Classroom boleh? Firzana dan juga Boleh, Yusuf. Hantar Boleh dekat Ustazah. Google Classroom. Okay, semua kumpulanlah hantar sekali, okay? Okay, Ustazah nak tutup dengan rumusan. Okay. Apa yang kita dapat tentang solat. Lepas kita dah belajar solat sunat gerhana hari ni, iaitu pertama, Allah berkuasa di seluruh alam semesta ini. Sebab apa? Ada orang ateis, orang yang tak ada agama, orang yang tak percaya adanya Allah, mereka berkata apa? Alam ini memang dah semula jadi, memang dah teratur macam tu. Tak ada siapa yang mencipta. Tapi berbeza kita dengan orang Islam. Orang Islam kena percaya di setiap kehidupan itu ada pencipta, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan jadi macam ateis. Tak percaya ada wujudan Allah. Jadi dia percaya alam ini wujud dengan sendiri. Gerhana tu berlaku memang dah sifat dia nanti akan berlaku gerhana sebab dah semula jadi macam tu. Kita bukan percaya macam tu. Kita percaya bahawa Allah yang menjadikan setiap sesuatu yang berlaku. Seterusnya, gerhana merupakan salah satu tanda kekuasaan Allah. Selain Allah, siapa lagi yang mampu nak buat gerhana? Tiada siapa yang mampu, melainkan kekuasaan Allah sahaja. Seterusnya, sebagai penutup kita pada hari ini, mengambil peluang dengan melakukan, lepas kita dah habis belajar tentang solat sunat gerhana ini, kita hendaklah apa? Mengambil peluang dengan melakukan solat sunat gerhana apabila berlaku gerhana. Jangan kita dah belajar tapi kita tak nak buat, tak nak amal. Nanti rugi. Sebab apa? Kita dah ada ilmu, kena terus amal. Kalau tak amal, ilmu tu akan hilang, rugilah kita tak dapat lakukan. Semua hidup paling tak kurang buatlah sekali saja solat sunat gerhana kan. Sebab gerhana pun berlaku bukannya tiap-tiap tahun. Ada tahun akan berlaku gerhana. Okey, sampai di sini sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Untuk kumpulan yang tak sempat present tadi, hantar dekat Google Classroom. Saya dah siapkan tapak dia. Masuklah kumpulan yang dah bentang tadi, 1 dan 2. Tulis nama ahli kumpulan awak dan yang hantar itu adalah wakil sahaja. Wakil kumpulan sahaja yang hantar. Dan sekejap lagi saya akan hantar kuis. Nak tengok awak tadi faham ke tak apa yang saya ajar. Kuis tu saya akan hantar dekat Telegram. Dan awak baca elok-elok, klik saja jawapan yang awak rasa jawapan tu betul. Tak payah refer kepada buku. Apa yang awak dengar tadi, apa yang awak ingat, just klik saja. Boleh? Boleh kelas? Boleh cikgu. Okay, kita tutup kelas kita dengan tasbih kifarah dan suratul Al-As. Subhanallah. Subhanallah. Sekian pada hari ini. Terima kasih dan boleh bersurai. Terima kasih. Terima kasih Azhar.